Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nashkuruh wa nastaghfiruh wa nastahdihi bi hidayatihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Yang saya muliakan Haji Munir selaku pengurusi pembuka DRI, kata Majlis Ilmu kita pada malam ini, dan penghubung antara saya dengan tuan-tuan. Telefon saya minta sama-sama main ini, insyaAllah. Saya kata malam ni free lah, kalau dah esok ada jadi orang dah. Jadi boleh setiap soal masjid no? Alhamdulillah. Tuan-tuan barisan pegawai masjid, jawatan kawasan masjid, seterusnya kepada semua hadirin hadirat jemaah muslimin dan muslimat, yang kita semua ini mempunyai ikatan dan tautan yang satu, yang sama-sama kita dikurniakan Allah kekuatan itu, iaitulah kekuatan ukhuwah bersyahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya rasa dengan menyebut muslimin muslimat, tak kecil hatilah kalau ada apa yang lebih kurniaan Allah pada dia pangkat dunia ni, sebab saya tak tahu ada ke tak. Tak gunakan yang tu. Tapi yang inilah saya rasa kita semua Islam, Muslim, Muslimin, Muslimah, Muslimat, tuan-tuan dan puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Majlis kita pada malam ini menjurus kepada tajuk yang diberitahu oleh Tuan Haji Munir tadi, kaitan dengan korban. Saya kira tuan-tuan dan puan sini pun banyak betul guru ni, Ustaz Zakaria tadi, Zakaria Abdul Rahman, tadi tak sebut nama Ustaz Utama, Ustaz Tumpah, dan Ustaz-Ustaz yang lain. Jadi diri saya yang sebab orang ni nak cakap depan orang yang lebih ilmu ni, rasa sebab salah juga lah. Tapi kalau tak betul, tolong pakai penentuin ya no. Kita sama-sama ingat diri sendiri sebagai Islam. Zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatlah kamu, saling mengingatilah kamu dalam perkara-perkara yang kaitan dengan agama ini, sebab saling kita ingat memperingati akan memberikan manfaat yang besar kepada kita orang yang beriman, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita selalu duduk dengar orang sebut korban.
Di Bollywood pun dia menyanyi lagu korban juga. Korban apa tak tahu lah yang tu, Hindustan dia menyanyi Qurbani, Qurbani, Qurbani. Dan orang-orang yang berada di alam cinta berparti dua sejoli pun kalimah ni tak pernah lekang. Ku rela berkorban kerana-Mu, ya. Korban segala-gala. Pantun lagi, ya. Nasi lemak buah bidara, sayang selasih hamba lulukan. Buang mak, buang saudara, demi kekasih saya tuakan. Antar berkorban, macam-macam korban. Tetapi dalam Islam, khususnya agama yang disyariatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW ini, korban itu dua. Orang yang paling mulia berkorban dalam kehidupan beragama ini ialah seorang Sayyidus Syuhada, yaitu pak saudara Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Hamzah. Bukan dia mengorbankan diri dia, tapi dia terkorban. Ditakdirkan oleh Allah bahawa dia akan mendapat satu pengorbanan yang besar, karena hidup dia besar, mati pun besar. Hidup dia cukup besar. Daripada anak Abdul Muttalib, Sayyidina Hamzah ni di antara orang yang Nabi gelar, dia tak panggil pak makan, dia panggil sahabat. Sebab sebut saja perang dia Nabi, perang dengan kafir besar tu, sehingga kan Allah memberi dia kesudahan husnul khatimah itu dengan satu pengorbanan yang besar. Maka Nabi kata Sayyidus Syuhada wa huwa Hamzah bin Abdul Muttalib. Mulu segala orang mati syahid sejak zaman, daripada zaman Nabi Adam lah kalau nak kira lah, bahas sampai akhir dunia ni, kalau ada orang mati syahid lagi tak boleh lawan dengan Sayyidina Hamzah. Pak Nabi dah habaq sejak dah. Bukan dia kata semasa aku ada ni, orang yang mati syahid jadi pembunuh ni Sayyidina Hamzah, lepas aku tak ada ni, mungkin orang lain, mungkin Ustaz Munir lah. Tak, jangan siapa nak mengaku. Tak ada siapa nak boleh syahid dah. Pak Nabi dah bagi dah. Dan Nabi berkata itu bukan dengan nafsu dia. Dia bagi tahu kat kita semuanya itu adalah daripada wahyu, daripada Allah. Allah yang suruh dia cakap macam tu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dikatakan Nabi Muhammad itu dia tak cakap ikut hawa nafsu, tapi dia cakap apa yang Allah suruh dia cakap. Ya Allah bagi wahyu kat dia. Jadi dia apakan. Dalam agama dia berat menerima amanah daripada Allah. Nak mengembangkan Islam, nak membangunkan syariat Allah ini, terpaksa ada orang-orang yang macam ni. Walaupun sahabat-sahabat lain banyak minta doa biarlah aku mati syahid. Sayyidina Ali doa selalu bila nak keluar perang biar mati syahid, tapi Allah tak bagi dekat dia. No? Sayyidina Hamzah bukan dekat mati besok, dah mati baginda Sayyidina Hamzah ni, dia sentuh dada dia pula, tarik buat keluar hati, macam nak kekah tu seorang perempuan yang bernama Hindu makan, kekah dulu dia. Kami pelik tentang ada pengorbanan yang Allah tunjukkan pada seorang insan bernama Hamzah ni.
lagi dihentak organ-organ dalam dada tu, lagi muka dia senyum. Pelik tu, mati dia tu, tak ada nyawa dia. Tapi bila ditarik hati dia buat keluar, limpah dia buat keluar, umbuh dekat mulut, dia tak boleh makan pula, dia tak mantas. Jadi masak air, dia ikut-ikut bunuh, ram dia. Ya. Makin dia hentak, makin, sehingga kan Nabi kata seolah cahaya yang keluar daripada muka Sayyidina Hamzah itu menggambarkan bahawa syurga itu tunggulah. Sebab syurga ini nur. Jadi kita masuk syurga ini tahu lah. Tapi tak berhadapan dengan hakikat sebenar sebab Nabi apa? Dia cahaya, dinding cahaya, atap cahaya. Dia ada jenis yang hebat-hebat. Maka yang nak masuk situ juga mestilah orang yang sudah ada padanya cahaya, iaitu iman, Islam, amal, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni opa-opa macam ni lah syurga ni tak ada kan. Ni yang badan kasar macam syahidah ni, hidung kembang, telinga capang, gigi jongang tak ada dah. Ya, saya mohon supaya saya juga mendapat tempat dalam syurga. Nanti kita sama-sama jumpa. Tengok, ustaz, hari pergi masjid Darul Mahid, tak lagu ni pun mana semban kepala bawahnya merah. Jangan tanya. Allah dah tukar kita pakaian ahli syurga. Ya. Wa ila jannati dakhilin, kita nak masuk syurga. Wa min ta'amil jannati akilin, kita nak makan makanan ahli syurga. Wa min labanin wa asalin musaffain syaribin, minuman-minuman yang ada di syurga itu dihidangkan oleh saf-saf menyambut tetamu kita. Bidadari tak macam sama di dunia ni. Tak pun kalau ada meja VIP itu kan hebat tu. Hello tadi ada meja VIP lagi hebat lah. Bukan itu lagi lah. Ada VIP. Ada apa nak? Kan 2 B ya. Itu pun senang je. Hak VIP itu cedok nasi tu ayat orang tuan. Hak VIP ni tolak ada depan ni buka tumpah tak turun. Itu hebat lah tu. Tapi tak sehebat, tak boleh lawan hebatnya. Kita disambut oleh bidadari, oleh tetamu-tetamu yang menunggu kehadiran kita. Ya Allah, lantik khas. Jadi ini satu gambaran, satu sudut pengorbanan. Lagi nak cerita korbanan kita buat pilih ni. Nampak kata Islam ni korban dia tu, pengorbanan tu. Ya. Pengorbanan. Macam tuan-tuan dan juga saya hari masing-masing ada mempunyai tugas untuk melaksanakan pengorbanan sebagai seorang hamba Allah. Macam kita di masjid malam ni, Masjid Darul Mahid ni. Kalau tuan-tuan tak sanggup berkorban untuk tinggal rumah Ustaz sama-sama saya yang ditakdirkan berjumpa tuan-tuan pada malam ni, cuma ada 4 orang. Ada nak cakap tadi agak-agak. Ada tuan-tuan. Kita malam ni tak ramai orang. Mari kita zikir tahliah arwah kepada Ustaz Nizam. Betul. Al-Fatihah. Ceramah apa orang. Tapi tuan-tuan sanggup berkorban. Ya. Dan pengorbanan tuan-tuan itu telah ditulis oleh malaikat. Malaikat tulis siaplah. Sebab Nabi beritahu kat kita, ma min muslimin yamshi fil masajid fastashidu lahu bil iman. Mana-mana orang Islam yang keluar daripada rumah menuju ke masjid tempat menyembah Allah,
dipersaksikan dia pergi itu ialah pergi dengan penuh keimanan. Imannya apa dia? Bayar jemaah itu iman, no? Berzikir itu iman, berdoa iman, dan mengaji itu iman. Ni kat kita duduk sama-sama ni. Dan saya pun rasa seronok sebab saya pun sama-sama mengaji. Kalau tak ada majlis macam ni, saya pun tak mengaji. Tak buat orang jamaah ni, cari hadis ni ikut ayat Quran dia berkaitan tajuk malam ni. Itu mana mengaji tu pengorbanan. Dan tengok saja nampak biasa majlis kita, tapi sebenarnya besar di sisi Allah. Majlis ilmu ni jangan buat mudah. Sebab Nabi kata man kharaja min baitihi aliman muta'alliman aw mustami'an famata kutiba lahu ajrul ilmi. Siapa keluar daripada rumah dengan pergi nak mengajarkan, nak belajarkan, nak mendengarkan, nak belajar, ya. Tiba-tiba dia mati, tak nak sampai dia mati, ataupun balik saat dia mati, ataupun majlis ilmu tu nak ada lagi, tiba-tiba dia tak dah habis satu kitab, dia mati. Allah habaq kat mereka siap-siap kutiba lahu ajrul ilmi. Hang tulis bagi dia pahala macam dah belajar semua ilmu. Hebat. Ini pengorbanan kita dalam kehidupan ini. Tuan-tuan memakmurkan masjid, ya, Allah bagi apa? Pangkat. Lalu kita dengar, no? Innama ya'muru masajid Allah man amana billah, sampai akhir ayat. Siapa yang memakmurkan rumah Allah ini dengan penuh keimanan kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama kita, ya, ialah orang tu tak lain dan tak bukan ialah orang-orang yang tergolong daripada orang yang takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nampak kebesaran Allah itu melebihi daripada kebesaran yang lain. Jadi itulah contoh-contoh yang dikatakan pengorbanan dalam syariat kita yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini baru nak masuk sikit. Tadi ni baru bostan, untuk bostan keluar garaj jalan. InsyaAllah ya, no? Cukup berbicara dia. 22. Dan ni kat atas 10 dah, 12 minit lagi, no? Boleh? Saya nak tanya tuan-tuan lah. Kalau tuan kata boleh lajak daripada masuk Isyak, saya nak lajak, boleh tak? Ya, boleh? Tuan nak kunti tu 8.22. Kita lajak banyak lagi, no? Ramai dah tu. Kalau 12 boleh? Kalau boleh, tuan-tuan duduk. Saya bilang dia, no? Baik. Wow, dah tu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, korban yang kita nak buat yang sudah menjadi satu tuntutan agama, jangan kata adat. Setengah orang kata korban ni adat kita lah, duduk berjiran kampung. Jangan kata adat, ini bukan adat. Setengah orang tak faham, kata biasa. Biasa tu mana kata ni ingat adat. Semayang pun kita tak boleh kata biasa. Biasa, malah 4 rakaat. Jangan kata biasa. Semayang yang ibadat yang tak tahu kita nak bagi kedudukannya macam mana. Hanya Allah saja yang boleh bagi. Sebab dia nama qiyam, aqimus solat, aqimus solat, ya. Sempurnakan mana aqimus solat itu, solat kamu. Bukan kata biasa. Kalau kata biasa, Semayang, tak semayang, tak apa. Nak semayang ala koboi pun semayang juga, no? Kan koboi tu macam mana? Ada ni, bukan di sini lah, tempat lain dia cerita macam tu. Kadang-kadang tu imam lagi dalam Kedah ni, semayang di rumah pun sobat daripada bau, pun piah putih,
mereka atas pusat, orang itu jadi imam nak bini. Dia cakap sembahyang betul, dia kata. Tapi kalau main masjid, tengok mana dengan pakaian sunnahnya, sorban, jubah, ya, ada qabliyah, mayangnya, ada ba'diyahnya, tahiyatul masjidnya. Tapi kalau kata semayang tu biasa, dia rumah kenakan mereka selai, cuk, yang putih di kepala, Allahu Akbar, baju tak ada, tengok kiri kanan, Allah penuh. Dia bukan biasa. Yang tidak kita nak boleh nilai, Allah saja yang akan menentukan. Akan menentukan. Jadi berkaitan dengan korban ini bukan adat, dia adalah ibadat dan juga tuntutan syariat. Kita akan faham macam tu. Bila kita kata sebut ibadat, apa saja rukun syarat dalam ibadat secara umum itu kita kena ikut. Itu dia. Semua ibadat ni rukun umumnya ada 3. Kecuali ibadat yang khusus, dia pecah-pecah. Dia rukun khusus sembahyang, dia ada 13. Ibadat dia ada 3 rukunnya. Pertama, ikhlas. Ya. Ikhlas. Yang keduanya, yang nak diibadatkan itu, yang buat ibadat itu ialah orang Islam. Orang tak Islam hang buat lebih daripada ibadat pun tak dinama ibadat. Ya, kita no? Islam, ada lelaki atau perempuan. Dan yang ketiganya, dikatakan rukun ibadat itu, hifzul ibadah. Kita menjaga ibadat. Menjaga sebelum, menjaga sesudah. Ya? Itu rukun. Ikhlas, orang Islam, dan jaga. Bila semayang, jangan kita rosakkan keelakan semayang yang kita buat itu di luar semayang. Yang ni kadang-kadang tak jaga Allah. Itu rukun umum ibadat. Keluar pintu masjid, pintu surau, dia jadi pencuri lah. Tak pencuri macam mana? Kasut dia orang sentai, dia sentai kasut kawan. Itu bukan curi Ustaz, pinjam Ustaz. Mana-mana yang menyusahkan orang bukan nama pinjam tu. Sampai orang ada maki kita, Allah maknya no, celaka mana hentam kasut tu ni. Lagi keluar pula, kena kasut dia orang ni. Dia pun sabuk keluar. Keluar dan nak jadah mana. Sampai jadah pada sebagainya tu lagi. Dalam tarbiyah, saya misalkan tarbiyah semayang ni kita ada buat, ya. Kata penjagaan ibadat itu sebelum, sedang dan selepas. Itu daripada segi rukun dalam ilmu tasawuf, dia kata macam tu. Ya. Kalau tak jaga yang ni, sedikit kerosakan akan berlaku dalam ibadat. Itu kita kena jaga. Jadi korban itu pun macam tu juga, dia ibadat. Ikhlas. Ikhlas kita kerana Allah. Dan bermula keikhlasan itu telah ditunjukkan oleh keluarga penuh kebahagiaan. 4 ahli keluarga. Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar, Siti Sarah. Ikhlas. Kita tahulah, ya, sejarah-sejarah yang ditentukan sejarah berlaku pada Nabi Ibrahim dan anaknya ni. Saya ulang itu. Cuma nak ambil sikit cerita. Ya. Kalau tak ikhlas, diri Ibrahim dan Ismail, Hajar dan Sarah, mungkin tak boleh buat korban. Korban waktu itu bukan korban biasa, korban luar biasa.
depan orang tu. Dan andai katalah itulah ketetapan yang disyaratkan Allah kepada Nabi Ibrahim dan terlaksana macam mana Allah beritahu itu sembelih anak, kita hari ini berapa orang nak buat macam tu? Man, anak 12 korban seorang. Orang pun takkan sanggup sembelih anak. Tapi anak sanggup sembelih pak mak. Ke mana? Sembelih pak. Korban dia apa dulu? Kurbani. Sembelih mak apa dah? Pak sembelih anak apa dah? Dia hebat lagi pada Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Ya. Dahlah Ibrahim dengan Hajar, dengan Siti Sarah dilama minta. Ya. Kalau kita hari inilah kata macam-macam tok umur pergi jumpa, nikah 5 tahun dah dapat anak lagi. Pergi jumpa hampilah tu dekat Sungai Keliat yang apa ni? Tempat yang merah tu ada satu belah kanan ni pun bomo ngandung cukup bagus itu. Apa nak pergi tempat panggilan tu? Ada satu sungai. Tahu Keliat. Dia tak nak pergi, tak boleh ingat. Siapa pernah pergi? Ingat tak? Apa nama? Tempat tu boleh main pendapat. Di sini main pendapat ni. Bukit Wah. Bukit banyak duit. Bukit Wah. Oh, macam-macam. Bawa balik main agak kayu, minum dua-dua orang. Tongkat ali, tongkat. Macam-macam tongkat. Tak jadi juga. Main pulahan model. Awak kena makan background. Beli berapa? Kata kat background. Big kuda apa dah. Tak mau juga. Allah tak bagi. Susah hati. Ya. Berkahwin memanglah anak. Ya. Itu tujuan utama sebab Nabi kata, aku bangga pada hari akhirat nanti kerana ramai umatku. Jadi salah satu tujuan nikah itu ialah untuk membanyakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tak bagi. Sarah pun nak, Nabi Ibrahim pun nak. Kemudian adalah Siti Hajar ni, dia terlalu dekat dengan Sarah, kawan baik lah kita kata. Dan banyak membantu Siti Sarah, Nabi Ibrahim dalam kerja-kerja agama ni. Punya bagus isteri Siti Sarah tadi, dia kata bang pasal kita lah nak. Tapi bukanlah nak sebut kata Nabi Ibrahim cakap, jadi kita nak bagi budak faham. Bang cik pun nak juga anak. Apa kata cik rekomen abang nikah seorang lagi. Tu dia. Tak pakai lesen L lah, confirm terus. Nabi Ibrahim tersengat. Bini nombor 1 suruh nikah seorang lagi. Bukan baru 3 macam mana. Nikah 3 terkabur habis. Dan sekali naik kereta terjun sungai. Bawa bendera selendang. Tapi ni cerita seorang isteri yang solehah. Nabi Ibrahim kata, tolong cari dekat aku. Bukan dia cari sendiri. Lah ni kalau nak nikah 2, mampu tak mau bini cari lagi. Ya abang dah. Ada dah. Ada. Hang setuju kan? Setuju lah. Macam mana bini nak setuju? Dia dah setuju. Kenal pun dah. Cuba berkawan dah elok dulu. Kenal. Ya. Macam mana pangai. Dia ni kalau nikah dengan aku boleh kontrol dia tak apa bagi. Ni. Kenal tak tahu balik apa aku nak nikah orang lagi. Hang bagi tak bagi pun tak peduli. Orang tunggu. Tu bila jawab kamu kena tanya lagi. Hang gaji hang berapa? Gaji 1,000. Anak hamil tu ada berapa? Ada 4. Ni nak nikah orang lagi, dia kerja apa? Tak ada kerja. Kerja malam je dengan saya. Betul lah. Kerja overtime, tak haji ya. Yang tu salah. Tanya. Ni Sarah kata. Apa kata?
kahwin dengan Siti Hajar yang selalu dekat dengan saya berkenal sama dia terbaik. Bagus. Ini contohnya nikah. Nikah bila beribadat Nabi Ibrahim sembahyang. Bila Nabi Ibrahim berdoa, dua-dua isteri ni. Tu amin. Isyukah begitu perempuan. Ya, kalau kita ditakdirkan maju, ikutlah Sarah bin Hajar ni. Dia nak main masjid, main sama-sama. Kalau tiga, bawa tiga-tiga. Had nombor satu duduk depan, had nombor dua duduk sebelah kanan. Macam kita pakai tembak lah, belah kiri tu. Had nombor tiga duduk belah kiri, belah kanan. Jangan nombor satu duduk depan. Ini bergerak pada kita. Macam ni. Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Tak pernah putus bila berkahwin dengan Hajar. Bila bini yang tua ni, isteri yang nombor satu dia restu, Allah lebih restu. Tak berapa lama cerita dia, 6 bulan Ngandung Hajar akan Ismail. Apa ubatnya? Rabbi habli minas salihin. Tongkat Ali tak ada, kacik Fatimah tak ada, akak semamu pun tak ada, sepontun pun tak ada. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakan permudahkanlah bagi kami akan seorang anak yang betul-betul soleh. Rabbi habli minas salihin. Ini ayat ni tuan-tuan abang bila nak perempuan. Nak ayat kita boleh beramai. Guru saya kata di Kelantan, dia kata kalau payah dengan dapat anak, bangkit semalam, bangkit malam-malam tengah malam baca doa atau lepas sembahyang hajat dan tahajud, baca doa ni 41 kali. Sama ada sembahyang beribadat sama-sama semestinya ataupun seorang-seorang. Bangkit buat, ini doa besar ni. Dia pecah segala perkara-perkara yang menghalang akan penghamilan tu. Bangkit. Tak ada untuk dicari sana. Tahu lagi saya tulis kat sini tu. Saya bunyi lama ya. Nanti bawah dia pun takut. Baca. Rabbi habli minas salihin. Tapi hendaklah didului dengan solat. Sama ada solat fardu atau solat sunat. Yang lebih baiknya sembahyang hajat. Ambil tu. Tengok dalam surah Fussilat, tak silap. Bukan banyak doa. Rabbi habli minas salihin. Kalau sembahyang berimam, kalau nak doa, baca betul ayat Quran. Jangan bila dia ayat Quran. Jangan pula Rabbana hablana minas salihin. Tapi ni ayat Quran tu sah. Sebab mengubah huruf dan mengubah baris. Tapi kalau doa pasal lain tak apa. Ya Allah, bagilah kat kami berdua ni anak yang soleh. Orang lama ada Nabi. Allah faham. Allah faham. Tapi nak kepada roh ilmu itu kena baca hak betul. Ayat Quran tadi. Ada boleh pun mudah saja. Maka mengandunglah cerita dekatnya. Ujian kepada keluarga, anak pinak, kepada ibu bapa adalah anak. Ya, ujian yang paling besar. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menguji yang ini pada Nabi Ibrahim dan Siti Hajar dan Sarah sendiri? Empat orang ni. Sedangkan dia minta lama dah Nabi Ibrahim, Allah bagilah anak pada kami nak anak. Doa siang malam. Tapi bila kahwin dengan Hajar, ya, sama-sama berdoa.
Allah makbulkan doa. Tapi nak ceritanya ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim tentang anak itu cukup hebat. Dan sebab itulah dalam Quran Allah selalu sebut banyak tempat, antaranya ialah al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Itu dua pengertian dan dua pahaman kata Nabi dalam Quran ini. Al-mal, harta, wal banun, anak pinak, keluarga ini, zina, dia menjadi perhiasan al-hayat di dunia, kehidupan kamu ya, dalam dunia. Ulama mentarifkan, mentafsirkan ayat ini, dunia itu satu dunia atas yang kita duduk ni, satu lagi dunia kiamat, akhirat. Macam mana anak boleh menjadi perhiasan atas dunia? Yang tu kata-kata seronok bila dapat anak-anak. Seronok sungguh. Bukan dekat mak saja seronok. Tok pun cucu ada, cucu ada, cucu ada. Lambung. Pak pula lagi saya. Lambung anak abah kering telefon pergi lah pagi. Tak sedap tadi aku anak, diseluk tangan ambil handphone, pum, jatuh anak. Tak sayang, jadi tukar jadi apa? Dah apa 3-4 bulan dan lebih lambung. Dia pernah terjadi lama-lama handphone bunyi. Dia bertahan sebelah tangan lebih apa tak sedap. Jadi makna zina, perhiasan di dunia ini, anak ini ya, memanglah harta yang paling berharga bagi kehidupan ayah dan ibu, suami dan isteri. Tak payah kita buat misal seorang saya pun dah jadi pak, jadi ya, dah ni jadi tuan lagi dah. Dah ni sayang cucu lebih pula daripada anak. Cucu tak balik 2 minggu telefon nak ikut. Wadah awak balik main. Syafiqah tuan rindu ni. Yang tok dia lagi tu bukan dah. Ajak saya pergi tak boleh. Dia pun tengah dia nak cerita pergi sendiri. Pergi tengok cucu. Saya dia tapi dia buat baik. Dia boleh buat cerita. Pergi tidur malam balik. Tinggallah saya menanti kedai. Jadi zina satu perhiasan, satu keseronokan yang menceriakan rumah tangga. Kalau anak itu betul-betul kita terima, kita dapat dia dengan penuh amanah daripada Allah, macam mana Ibrahim dapat Ismail dengan Hajar yang penuh amanah. Tetapi kalau kita terima dia sekadar nak seronok, kerana tak payahlah bila berkahwin, bila bersama suami isteri, dia main yang tu. Dia main yang tu dapat. Tapi hati ni kata, kita tak mau lagi, kita tunggu 3 tahun lagi, awak bagi awal sana. Mana kata dalam hati pun macam tak nak lah pada anak. Dan satu perasaan macam tak berapa sungguh nak anak. Tu kadang-kadang anak jadi tak ketahuan. No? Jadi kita terima ada ni macam-macam makan. Ubat mereka macam makan apa? Rancang keluarga. Dia ingat rancang keluarga tu sadar batin boleh tak banyak. Rupanya pun jangan main. Makan rancang keluarga ni buat malu. Tak 4 sekali dia minum. No? Sabrina, Samarinda, Sabrini, Sabrinu. Perempuan semua. Tadi tengok Mami Jarum tiba-tiba itulah nak jadi model nak ceramah. Itu cerita tu tak apa. Dia buat sekali. Tadi tak mau ya. Maknanya kita anak ini suatu amanah daripada Allah. Bila kita terima dengan amanah, sebab dia akan menjadi perhiasan dunia yang satu lagi. Seronok anak-anak yang soleh,
Ini ada beberapa peringkat kata ulama. Ya. Anak yang mati kecil, mak paknya tidak niyahah, tidak mengatuih, tidak teriak sampai orang kata apa? Sampai Rahimah amfu rujul, artinya dia kosau habis rambut-rambut, dia mengatuih itu ini kerana mati anak yang kecil. Sabar di atas ujian Allah mematikan anak kita yang kecil itu, kita tak menyalahi qada qadar Allah hari akhirat. Ya, kalau si bapa itu ada dosa-dosa yang tak bersangkut dengan soal-soal yang halang masuk syurga, sepatutnya dia kena sinar neraka. Anak tadi membela bapaknya. Kami tak mau masuk syurga selagi tak ada bapak kami masuk sama. Anak tak berdosa, kecil-kecil. Allah terima permohonan anak hak kecil tadi. Pegang tangan bapak yang akan bilang syurga. Itu perhiasan di akhirat. Sebab anak ini ya, kita terima dengan penuh amanah daripada Allah. Hak besar-besar, ya, banyak khabar dan lepas tanggungjawab kita. Bila kita dah mati, yang dikatakan anak soleh itu, dia bukanlah nanti kata lebih baca Quran dan kubur setiap hari, ya, nak buat amal kebaikan itu semua nak mengikat kuat dah. Ada amalan kita ni, ya, kita jangan harap orang nak buat lepas kita mati. Kita kena wajib menyediakan sendiri. Tapi katakan anak soleh itu ialah anak yang masa hidupnya tidak menyusahkan ibu bapanya, sejuk mata mak pak, dan lepas mak pak dah tak ada, anak itu beramanah dengan peninggalan bapaknya. Itu anak soleh. Harta dia tak khianat. Kadang-kadang berlaku dalam rumah tangga, anak jadi fitnah. Mati pak tinggal harta banyak, adik-adik yang kecil belum balik, dia kata, hang budak lagi mana boleh terima harta pustaka. Ni bangun satu hari, budak-budak boleh guna duit RM1 saja. Macam cerita apa tu, Cikgu Murni pergi minta terima boleh RM1,000 10 kayu. Mai cikgu jantan RM1. Kemudian tanya pasal apa kau bagi sakit? Budak-budak tidak boleh pegang duit banyak, RM1 saja. Macam anak-anak yang besar, ya, dia beramanah. Sejuk bapa, ibu bapa yang masa hidup di dunia sama-sama berada, sejuk. Kubur sejuk, alam barzahnya. Sebab anak-anak hidup tinggal harta bagi ke adik-adik yang kecil-kecil siap. Itu harta pusaka, bukan boleh makan seorang. Walaupun adik belum balik, cuma tak boleh nama dia aja, tapi tetap pernah bagi. Ya. Mak yang dia tinggal pun ada haknya. 2 bahagian, 1 bahagian, 1/6, 1/8. Itulah dikira parati. Ini anak yang soleh. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim ni, ya, seronok dapat anak. Tiba-tiba dia diuji dengan ujian yang besar. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah berfirman, kami bagilah mereka itu seorang anak yang betul halim. Halim ni anak yang sejuk mata bapak, seronok tengok muka anak, ya. Susah hati main balik tengok anak seronok. Halim, Salmud. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ujian besar Ibrahim nak berkorban. Bila anak tu dah sampai peringkat yang sa'ya, yang boleh menyeronokkan ibu bapa, mak bapak dia, ke anak abah, anak mak, cucu tu, cucuan, seronok tu. Beli baju baru, ya.
bawa pergi jalan, anak patung sampai boleh simpan darah, sayanglah tu. Diuji pula. Bangkit pagi Nabi Ibrahim pergi dekat Hajar, jajak Aisyah. Malam tadi abang tidur, abang diperintah Allah. Dia bukan mimpi. Nabi ni Allah bagi wahyu kadang-kadang masa sedap, kadang-kadang masa tidur, ya. Naumul anbiya naum bil hifz. Tidur yang para nabi itu tidur dalam penjagaan Allah. Bukan kata tidur kita ni. Nah. Bila sampai waktu Allah gerakkan dia. Macam Nabi kita Muhammad SAW, dia tidur jadual, tidur malam mana. Ada ditanya Aisyah, macam mana program Nabi pada malam hari? Dia tidur awal. Pukul berapa? Pukul itu tak tahu, tapi telah selesai Isya, selesai bincang anak-anak. Kadang-kadang pukul 11 dia kata. Dia tak kenal PO lagi. Tak kenal dah. Cecah kecil lah. Tidur. Dan sebelum tidur dah niat hati nak bangkit untuk beribadat. Jadi tidur cukup waktu tahajud, Allah jagakan dia. Bangkit sembahyang tahajud. Lepas sembahyang tahajud Allah tidur balik. Sekali lagi bangkit, sudahkan dengan witir. Doa, baca Quran, istighfar 1 kali. Ya. Bangkit witir tadi dan tak tidur lah. Sehingga pergi ke masjid, azan yang pertama untuk gerak orang bangkit sembahyang. Bukan sembahyang lagi. Sampai gerak pun ada tu. Sunnah Nabi di Mekah tu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi kita pergi tu. Sejam sebelum waktu, panas sekali tu. Sini lupa itu lah. Jangan lupa. Selagi dia benda tu memang syariat tak salah, tapi jadi ikut lain selagi. Kata tu bilanya Jumat sudah. Sedangkan itu syariat. Cukup waktu bang boleh masuk. Kita dengar lalu, tapi duduk Mekah ke hotel dekat dia dengan masjid. Bangkit, maknanya bangkit mai ni. Siapa yang belum tahajud lagi buat, ada lagi sejam. Siapa yang belum istighfar lagi, ya, 70 kali, takkan tak angkut. Nabi kata dia beristighfar 1 kali, ya, ke atas kita ni, ya, beristighfarlah 70 kali. Kita dapat 15 kali pun alhamdulillah. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 3 Maghrib, 3 Isya, 3 Subuh, 3 Zuhur, 3 Asar, 15 kali. Tu kalau sembahyang di masjid surau. Kalau di rumah, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Wah, macam-macam. Ada juga macam tu. Sedangkan tempat taubat yang Allah nak tengok hati kita ni khusyuk tak khusyuk, malah. Tapi kalau taubat siang lepas sembahyang pun mulut kata, hati pakai lain, bukan nama taubat. Nah, sebab itulah orang yang bangun beribadat malam ni, kata Nabi, memang dia ikhlas betul. Nak bangkit buat apa? Bukan tunjuk orang. Cicak pun tidur, ayam pun tidur, ya? Nak beranak pun tidur, bangkit seorang-seorang. Yang mendengar kita ialah Allah, dan yang mencatat amalan kita ialah para malaikat Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi ikhlas. Macam tu. Tidur. Ya. Dia program. Yang ikut payah kita nak ikut no. Sebab ada restoran sampai 24 jam. Dulu kita kena pergi kopi kopi apa? Starbucks kawan. Kedua pagi. Starbucks apa? Kopi tiap. Tengah
Malam kena kopi, nak tidur apa subuh. Meningkat biji mata. Sekarang rumah dah banyak lagi. Baik. Lagi ajar malam tadi dia macam mana? Ajar kata kalau itu perintah Allah, laksanakanlah. Mai Sarah kata, cobaan kot. Sarah kata, Nabi Ibrahim kata, ini bukan cobaan, ini benar-benar bukan cobaan. Cerita apa lalu? Cobaan. Mereka berjalan pukul. Sarah kata, kau cobaan kau nak uji kita. Hajar kata, ini bukan cobaan. Cerita Nabi, cerita yang benar. Dia Nabi, suami kita. Lalu mari kita tanya anak pula. Kata Hajar, apa dia nak jawab? Ini tanya, Maisa, ni budak-budak yang tengah pidato seronok. Dia sedang memberi kasih sayang, kita bagi kasih sayang kat dia, tiba-tiba kena sulih, nak kena sulih. Panggil, Maisa. Ani arafil manam, puak semalam ni tidur, tengok sulih Tengok sebelah tu makna kata perintah Allah suruh sembelih. Tanzur madza tara. Anak kata apa, Anak kata apa? Anak yang soleh tadi jawab mudah saja. Ya abati, hai puakku. If'an, laksanakan, buat. Bertumak apa yang diperintahkan Allah kepada puak. Satajiduni, nanti puak akan dapat tahu bahawa saya yang akan dikorbankan ini akan berada dalam golongan-golongan orang yang sabar. Macam mana puak sabar nak korban saya. Buat. Salah tu yang teriak zakat. Bukan dia nak ajar. Tadi dia kata cobaan yang kot. Hajar kata bukan cobaan, ini betul-betul ni. Dia yang risau, walaupun dapat anak tiri tak nampak, nak tiri tu. Dalam buku kita nak tiri tu. Tapi anak tiri pun macam anak pel tu. Dia yang duk belak, nak kena sebelah ni. Tapi dia kata tu bukanlah kata nak menentang. Nak abang lagi, dah lama dah nak dapat anak sampai dia sanggup suruh nikah seorang lagi. Tiba-tiba mereka nak sebelah pula. Tak akan sedih. Ya. Nanti saya nak kaitkan kita nak korban hari ni macam mana ni? Ada sabar asal. Kesembilan kita berhenti dulu sana. Nak abang pagi ni yang sanggup berkorban bagi suami nikah seorang lagi, nak dapatkan anak yang diinginkan, yang diminta lama tu, tiba-tiba dah nak kena seleh pula. Korban teriak salah. Teriak. Bukan Hajar yang teriak, Sarah yang teriak. Ini malu di wadi syurga ni. Benda macam ni. Dia lebih lagi membela. Jadi Pak dia tadi. Tadi Pak. Jadi mari dulu. Kata tadi apa tu? Program nombor 9 bukan dia. Program nombor 9 tu Pak nikah anak, anak nikah Pak. Nikah Mak. Kemudian main duda pula, nikah pun tak tahu, terlaku semua. Ini dah. Kalau betul, sah nikah. Walaupun anak tiri dia tetap seperti anak kandung. Dalam keluarga tu tak boleh nikah aku dah. Kalau ada anak Sarah pun tak boleh nikah dah. Ada nak Hajar. Kalau kata-kata Hajar tu sebelum kahwin dengan Ibrahim, dia katalah kata janda dia ada anak. Nabi Ibrahim tak dinikah dengan anaknya. Sebab dia jadi anak kandung, anak sendiri. Macam ni. Jadi jawapan Ismail ni yang kita nak fokus, nak cik habis sikit. Dia kata if'an. Ringkas jawab. If'an dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, dia mengandungi, ya. Dia sebut if'an. Dia tak kata i'mal.
If'al. Buat, jangan takut-takut, buat segera. Jangan berfikir dah nak sembahyang istikharah lagi pula pun. Tak boleh dah. Ada boleh jenis sembahyang istikharah. Ni nanti tak kita tetap boleh lagi lah. Mahir ni malam ni kita pakai istikharah dulu. Kalau Allah tunjuk kata kena sembelih, kita sembelih. Kalau kata tak kena sembelih, tak sembelih. Bila perintah Allah dalam satu masa tu tidak diselingkan dengan perintah yang wajib buat. Jadi anak ni dia faham dah walaupun dia kecil. Buat terus buat. Ma tu'mar, apa yang Allah perintah. Tu'mar, perkataan tu bahasa Arab ni kasar lah. Makna kata apa yang Allah wajibkan, yang Allah tetapkan, yang Allah suruh buat. Tak boleh dokumen, tak boleh dokumen dah. Satajiduni, tu perkataan tu. Satajiduni, terkeluar daripada mulut semasa. Sa ni dalam bahasa Arab dia kata mustaqbal, akan mai, akan berlaku. Lepas ujian ni kita akan dapat sesuatu, ya, anugerah Allah yang maha besar. Utamanya saya katanya akan jadi orang yang bersabar. Pak nak sembelih saya sembelih. Cerita yang kainnya, walamma asrama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Apa nama cerita tu? Dah paling dah semakin letak lebar, tiba-tiba Allah menyebut suara. Walamma aslama wa tallahu lil jabin. Bila kedua-duanya telah menyerah diri, aslama ni Islam, menyerah diri, ikhlas bulat tekad kepada Allah. Wa tallahu lil jabin, dan dibarikan supaya atas paha, atas ribaan Pak dan Ibrahim. Sarah dengan Hajar duduk di depan bila kita sudah berpanah. Saksikan dalam banyak. Ini dapat saya sentuh, tak tahu lah macam mana perempuan hari ini, kita yang buat hari ini masuk dalam syariat kita. Kadang-kadang wakil sembelih benar. Nak wakil macam mana hari ini nak sembelih, dia tak angkat. Dia beli tak angkat wakil siap-siap, main nak sembelih. Tengok asal itu mana? Tu ada di Tanjung Malik. Wakil dah lagi nak tunggu main. Lama-lama dia tak pakai wakil hati je. Jangan kita apa buat, tak buat lebih kurang. Hutang tak sah, korban. Tak apalah, sembelih dulu nanti balik aku bagi. Tengok macam tu juga. Ini apa dah ada duit dah? Tak buat korban, dah cakap berdiri dah. Minta tak berhenti. Nabi Ibrahim esok nak korban anaknya, malam ni bagi makan sedap-sedap, ya. Tidur Ibrahim tidur tadi, Hajar tadi, Ismail betul. Seolah macam tangan Hajar tepuk Ismail, tangan Ibrahim pun tepuk Ismail. Bagi makan ayam goreng, kambing, barbecue lah. Suruh mati. Dijaga orang anak sembelih elok-elok. Bangkit pagi, pergi mandi lagi, pupuk, minyak wangi, sabun lak, Shoshino, Kodibo, Chilibo, tomato, apa semua pun. Dah inilah. Kemudian panggil Hajar, menyaksikan aku nak sembelih. Tawakal semua kan. Tawakal semua. Itulah bila lepas ujian kalimah yang Nabi Allah Ismail sebut tadi, satajiduni. Jangan bimbang. Sa makna itu ada, ya, ganjaran yang besar yang Allah akan bagi, ya, dengan saya sabar, insya-Allah. Bila surah menyebut qad saddaqta ru'ya wa fadainahu bi dhibhin azim, dan kami gantikan Ismail itu dengan sembelihan yang lebih besar, yaitu
Itulah seekor kibas. Ini mukjizat yang mereka tak tahulah Allah nak bagi. Yang dijerih tu tengok macam Ibrahim kata tu duduk dekat mak ada sekejap. Tu menamai. Tu yang menjadi korbannya seekor kibas. Dan kibas tu pula darah dia bila jatuh ke bumi, tak tahu ni, no? Tak nampak. Bumi segera terima. Seolah macam menerimakan darah Nabi Allah Ismail alaihi salam. Macam tu. Dan sebab itulah kita masalah darah ni kena jaga pada korban. Jangan biar binatang-binatang yang najis ni hidup jilat apa. Kadang-kadang yang tak penunjuk ubah tak kuat. Saya lagi main anjing liar ni jilat habis. Itu satu. Yang keduanya tetap pelokoh menentang. Nak buat naik atas lori tu, tali nyalam luar susah kaki. Tarik tak mau naik. Tarik ekor sampai. Itu lemu duduk lori. Tengok tu cengkuang. Korban juga. Walaupun cantik. Tapi nak buat macam mana, dah lembu lah lagu tu semua. No? Lembu lah boleh kata lagu tu. Mana ada lembu yang boleh pegang tanduk telinga main sini ngopi lupa tahan tengok melainkan di Mekah tuan-tuan bila tengok. Pak saya pergi haji ya, 2 kali ulang-ulang umrah ni. Pergi tengok masuk pergi kandang kambing tu. Dah kita pilih yang ni nak buat dam, yang ni nak buat korban. Pegang tanduk dia, sapu muka sikit, tanda sikit, orang pun pangkal. Ditulis nama di badan dia, Syahidah. Bila nak sebelah ni dia kena niat nama kita, lupa. Mana dia pegang, tengok dia naik kami ni, seorang dia aja. Tak bekas, tak apa, kambing tu. Saya nak tengok. Sebelah. Dia suruh saya sebelah. Saya tak pagi, saya dia ikat. Tak lagi, sebelah ni, tuan, mungkin cepelah kita. Sudah sebelah. Nanti, lupa pun dah. Tak tahulah. Ni, kita nak ambil tripnya dekat mana ni, dengan keadaan rumah kita lah ni. Walaupun lihat jagalah sikit dia. Janganlah ilmu korban penuh tai kebau, penuh tai ungkok dia, tai penuh tu dihantar dengan titik tu. Basuhlah sikit. No? Kerana ini seolah-olah macam Nabi Ismail ni. Sebab korban ni bermula daripada sana. Ya. Itu dia. Kemudian bila Nabi SAW memberi tazkirah, memberi ilmu dan ta'limkan para sahabat tentang korban ini kepada umat, sahabat tanya. Ini kita nak kaitkan dengan korban kita hari ini, no? Dia tanya, sahabat tanya, ma hadhil adhahi ya Rasulullah? Apakah dia korban itu ya Rasulullah? Sahabat tanya. Ini nak nikah ini dapat faham ini pun kan cukuplah kita untuk mengambil fadilat yang besar tentang korban, you know? Sebab sahabat tanya, dia cerita hidup Nabi Ibrahim hidup ini korban binatang yang nak dikorban, ya, masalah korban. Jadi sahabat pun tanya, ma hadhil Allahi? Macam mana pula korban kita ni ya Rasulullah? Tadi cerita dengan Nabi Ibrahim dengan keluarga. Qala, kata Nabi, sunnatu abikum Ibrahim. Dia adalah ibadat yang telah menjadi sunnah bapa kamu semua, iaitu Nabi Ibrahim. Bapa tu maknanya kalau Nabi Adam tu bapa segala manusia, ya, tuan tu nenek, maka Nabi Ibrahim
ketua bapa bermulanya peristiwa korban. Maknanya sunnatu abikum, nak buat korban ni kena pandang, kena ada ilmu macam mana Nabi Ibrahim korban anaknya. Sunnah abikum Ibrahim. Tak boleh pakai ikut dan saja. Nabi Ibrahim berkorban lepas daripada sembelih kambing tu, kibas tu, dia tak tahu pun. Dia amanahkan kepada seorang, umatnya pergi sedekah, pergi bagi. Dia tak cuba pun, hati tahu kat aku no. Ni ekor ni aku no, mudah. Cepat tangkap kali masuk lagi. Daging membikai nyamu, masak dalam tu, ambil lah 2 kilo. Semua hebat-hebat dicuba lah. Jadi orang yang buat korban. Sini dah lah, tapi tempat lain macam tu. Kita nak berkorban kan? Kita nak sambung korban. Kena fikir. Sebab bila Nabi kata sunnatu abikum, sunnah cara pelaksanaan korban itu ikut macam mana Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia kena ada ilmu sikit. Beli kena ada angkat. Lembu tu pilih, kalau ada hajinah ambil hajinah. Lah ni penjual lembu korban menjadi satu masalah. Asal kata lembu jantan dia kadang-kadang gigi tak penuh, pun dia pukul sekok, tanggung pula. Yang beli pula tak ada ilmu kan Nabi Faisal. Tak tanya pun, tengok kecil sangat, dia kata cukup ni dia jenis kebetot. Dia nangkap. Kita cerdik, pergi tengok, angkat tengok, mulut dia tu tengok, penuh ada gigi saya tadi. Kalau tak ada lagi, tak cukup umur. Agak pula kau main tu. Sini satu tubuh orang. Cuba. Alhamdulillah lembu besar. Saya ada buat di Kuala Lumpur dulu ni, bukan ada buat Kuala Lumpur lah. Tapi terus sebelah, tak mana abang tak, tak terus sebelah. Tengok besar sikit dah kambing buh kan. Setini cukup umur kat ni. Orang yang jual kata cukup. Ish. Satu masa tu saya koyak pula lembu, saya tak berhenti. Saya tak boleh korban apa lagi dengan saya pun dosa. Yang korban dia minta cukup. Tengok gigi tak saya lagi. Gigi tak penuh. Ilmu tentang korban ni banyak. Orang tak ada ilmu. Dia kata lembu kecil, lembu muda lagi syok lagi lembut. Jadi dia kata sapu kat dia. Itu orangnya nak tegak nak makan ke mana. Tuan-tuan korban. Qalu, tanya lagi sahabat ni, malana minha. Macam mana korban itu jadi hak kita? Setakat mana? Sahabat tak tahu. Qala, kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanatan. Korban yang kamu buat, yang dilakukan itu bukan setakat daging, tapi bikulli sya'ratin hasanah. Walaupun bulu dia pun dikira sebagai satu penebusan yang amat besar dari akhirat, ganjaran yang Allah akan bagi. Maka bulu tu, bulu kali makan. Tapi nak habaq bagi katanya, ya, bila buat korban ni, sekok binatang yang kita korban ataupun sebahagian daripada sekok lembu, ya, dia akan jadi satu kenderaan yang betul-betul baik macam mana kita buat di dunia, dengan bulu, dengan kaki, dengan tanduk, dengan apa, ya. Dan salah satu riwayat mengatakan bahawa kita buat sebahagian daripada sekok lembu, 2 bahagian. Itu saja kemampuan kita. Nampak sekor tak ada duit, pergi mahal tak. Allah akan bangkitkan korban menjadi sekor untuk menjadi kenderaan kita di hari akhirat. Kita buat sebahagian, 2 bahagian, tapi nak hafal kata dia bangkitnya korban yang diterima oleh Allah ini, dia macam tu, dia sempurna semua. Qalu, tanya lagi sahabat, fasufuf. Qala, sejak dulu. Jawab Nabi, qala, Nabi kata bikulli sya'ratin minas sufufi hasanatu. Setiap selai bulu, bukan dekat semua bulu,
dalam seekor lembu tu, seekor kambing dan seekor kerbau, seekor unta. Tapi satu bulu daripada bulu-bulu yang tumbuh di binatang korban itu, dia akan dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu ibadat yang besar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi itulah dia. Ya. Sedikit imbas balik kita tentang ibadat yang besar ini. Dan sebab itulah dalam satu hadis lagi Nabi telah mengingatkan kita man shalla shallal ain kamu, saya tak ingat dia punya matan, tapi lebih kurang dia macam ni makna dia, mafhum dia. Siapa yang menunaikan solat ain, solat hari raya, solat Aidil Adha, maka hendaklah diikutkan dengan korban bagi yang mampu. Bahkan Nabi kata orang yang mampu tapi tak mau berkorban, tak sepatutnya dia duduk di tempat sembahyang. Maknanya nak menampilkan diri sebagai orang-orang yang sentiasa ikut Nabi dalam bab sembahyang, dalam bab ibadat, tapi macam korban dia makan ulok. Dia peringatkan kita. Jadi itulah tuan-tuan, dan sebagai kesimpulannya, korban ini adalah penghapus tiga perkara dalam hidupnya kita. Alif penegak 5 perkara dalam kehidupan kita. Pertama, taqarrub ila Allah, ibadat yang menghampirkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui korban. Dekat semua, dan dia menjadi kenderaan yang cepat kita hadir untuk dihisab di padang mahsyar nanti. Di saat sesak begitu ramainya manusia, jadi datang kenderaan kita, mood kita pergi jumpa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan sunnah imam muwahhidin, iaitulah orang yang bertauhidkan Allah hanya saja. Itu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita ikut sunnah yang besar. Nabi Ibrahim bangga antara serokan dia di hari akhirat nanti pada mahsyar, dia tengok orang yang punya berkorban. Sebab ibadat ini dia yang mulakan. Dan diperelokkan dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, memberi keluasan pada keluarga. Penuh keluasan ini maknanya keselesaan kebahagiaan dalam keluarga. Kalau dalam satu keluarga setiap tahun, hari ini Pak Long buat nama balu, dan depan tak ngah, tambah kalau buat satu keluarga sepok no. Allah bagi kebaikan tak pernah abang no. Tak boleh buat tak? Boleh. Pergi travel sampai ke Turki seorang 4,000 boleh. 5 orang 20,000. Masalah korban sekor, stok dulu Turki, jawab keluar 3,000, beli lembu sekor 7 anak, no? Ataupun tak ada duit, ambil sebahagian. Apa? 550. Dan yang keempatnya, menyebarkan kasih sayang pada kaum muslimin yang menerima korban. Orang itu dikenal kita, walaupun sikit, tapi dari korbannya berkat. Dan yang akhirnya, tanda syukur kita kepada Allah. Sebab Nabi SAW bersabda, "Idza u'tiya fasyakara, idza aznaba fastaghfara, wa idza betuliya fasabara." Apabila kamu dikurniakan nikmat Allah yang besar, yang banyak, inna a'tayna kal kausar, nikmat yang banyak, fasalli, maka sembahyanglah kamu bagi memulai sambutan Aidil Adha itu dengan sembahyang sunat raya. Fasalli rabbika wanhar, dan lepas itu buat korban. Nasya'nya kepada Allah banyak, jangan jadi orang yang legah. Idza aznaba fastaghfara, dengan korban ini juga dia boleh menggugurkan dosa-dosa. Sebab kita
talbiah. Kita ada takbir waktu nak sembelih tu. Yang ni pun jangan tinggal di sunnah sahih. Jangan tergelak bila terbuka ilmu. Ada ilmu bina tumpah dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Memahami tak? Cari ayat. Lagi tengok dah pisau dia tengok lagi takbir. Labah mengaret lagi takbir. Nemu tadi khabar tadi pun dia terasa juga. Aku mati mulia. Cuma dia tak boleh cakap. Tapi kalau setengah sebelah dia pergi, cuy, dia bangkit tak lagi. Selera apa? Takbir. Ya, di sunnah. Jadi soal. Jangan cakap-cakap. Dan yang menyembelih juga kena ingat. Walaupun ini bukan sembahyang. Ya. Pakai pula kena jaga. Dengan pula pakaian najis. Dengan pula pakai rok pendek. Ini kadang-kadang yang sembelih pun buka aurat, dia pakai keblekan. Dia sinting lepas-lepas lutut. Bulung sok tu takut ni. Jadi kalau dia tak sinting kan kita tahu. Limuk darah main kainnya bayang tak boleh. Jadi dia pun sinting. Sinting telajak, keluar dalam tak pakai. Semua pati dan tak tu. Pun tak tahu apa-apa tu. Kena ada akhlak menyembelihnya. Jangan dia fikir dia pisau ada tengok aku kau kering. Tak rasa nak tajam lagi. Asal lagi tak tajam lagi. Kiliak lagi lembu tu. Dia tengok kalau nak sembelih untuk beli. Dan ada yang tak sedap memindahkan najis sembelihan ibadat. Lepas dia sembelih tengok lembu tu, dia tak cuci pisau yang digunakan sembelih. Dia pergi hinggap atas tengok lembu tu keluar darah najis. Dah tengok tak semua main darah lagi. Banyak yang tak sedap. Tengok boleh lagi hati ekor kita tak yakin dia. Bukan tidak masuk. Sediakan air. Jadi pisau tajam. Jangan pula itu tak makan. Yang orang tu bawah tak betul lagi tu. Sekali lagi tarik naik. Tak lagi. Lembu tu benda kajah. Tu pun ada juga beli pisau ramai sikit. Supaya dia tak terasa sakit. Jadi begitulah ya. Wa idza tuliya fasabara. Laksanakan ibadah korban ini Nabi kata banyak kena bersabar. Sabar. Nafsu kita dengan pergi korban lebih kuat. Kadang-kadang getah tak mana pun. Ya? Dapat makan miskin seorang sekilo, yang dia 10 kilo. Nafsu tu tahu terikat dengan ni. Jadi itulah lebih kurang tentang perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan sementara tu ya, saya memerlukan satu perkara. Kami ada beberapa orang penyaras masjid daerah di Kedah ni. 4 tahun lah masa tahun ni mengajarkan korban di Kamboja. Tadi kami langsung ke Vietnam. Ya, dan ini pun disuruh oleh pihak yakin kepada kita ni. Ya, mungkin patut kami join di sana nanti. Yakin banyak ni ada beberapa kita rekod. Di sini di Kedah ni kita bikin di korban ni saya bikin lah. Satu bahagian RM280, korban RM270, RM10 itu akan dijadikan wakaf tujuan ke sekolah Arab, sekolah anak yatim Madrasah Darussalam yang kita dah buka tidak terlalu banyak lagi sarana yang tak cukup. Jadi kalau siapa yang ada kelebihan, ya, tolonglah menyertai program ini. Saya akan pergi pada hari yang kedua di Penang, 7 suku, 16 bulan tanggal 30. Dan 2 hari di Kamboja dan 2 hari di Vietnam. Ya, orang dapat Raja Murid kan. Saya berada lagi orang tu. Sertakan nombor telefon bila terjumpa lagi saya akan telefon untuk wakalah. Kalau tak ada jumpa di sini ya, untuk mewakilkan
Mahmud hotel RM20 setumpuk. Kalau sekok RM1,960. Tapi cabut RM10 setumpuk untuk dijadikan wakaf untuk fakir miskin, sekolah anak yatim di sana, insyaAllah. Itulah lebih kurang tuan. Ada tutup 10 bulan 10 perjumpaan kita dan tazkirah kita, ta'lim kita pada malam ini berkaitan dengan pembani. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang sama-sama kita tengok itu dan dengar ini jadikan ianya sebagai panduan untuk kita melaksanakan ibadah yang sah. Yang baik daripada Allah dan segala salah silap adalah daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair jazak. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Haji Syahidan bin Abdullah, pegawai penyelaras masjid-masjid daerah Bangkasu. Tuan-tuan, puan-puan dan majlis sekalian, selepas sembahyang Isya nanti kita ada sedikit jamuan, jadi saya persilakan tuan-tuan semua untuk menikmati jamuan itu di belakang sana, insyaAllah. Yang kedua, malam esok insyaAllah Ustaz Hafiz Mustafa akan menggantikan kuliah tafsir Ustaz Abdul Ghani yang telah hadirkan beliau ke Kuala Lumpur dan digantikan oleh Ustaz Hafiz Mustafa. Terakhir insyaAllah selepas sembahyang Isya nanti, seperti yang kita umumkan sembahyang Jumaat tadi, kita mendapat arahan supaya mengadakan tahlil 3 malam berturut-turut. Semalam kita dapat, malam ni kita buat lagi tahlil untuk almarhum Ustaz Azizan Abdul Razak dan juga muslimin muslimat semua. Sekian, kita tangguhkan dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.